Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Hari ini kita akan merungkai sebuah misteri. Bukan misteri Diego Garcia yang kononnya penumpang MH370 tinggal di sana. Kita jangan terlalu taksub dengan teori konspirasi sebab ini merosakkan minda dan pemikiran khususnya kanak-kanak yang menonton. Tapi video hari ini saya ingin berkongsi tentang macam mana skamer boleh mengosongkan wang di dalam akaun seseorang. Kita dikejutkan dengan insiden-insiden ini beberapa minggu yang lalu dan saya tertanya, macam mana skamer ni buat tanpa orang tu sedar duit diorang hilang? Itulah misteri yang akan kita rungkaikan pada hari ini. Fakta bukannya teori konspirasi, ini adalah cara skamer mengosongkan bank akaun anda. Mendapatkan maklumat mangsa. Cara yang paling banyak digunakan oleh skamer ialah dengan menggunakan teknik phishing. Phishing ialah cara skamer untuk mendapatkan maklumat peribadi anda, termasuklah nama, kad pengenalan, nombor telefon, password dan sebagainya. Contohnya, skamer akan mencipta sebuah laman website palsu yang menyerupai halaman utama website bank. Website palsu ini akan nampak 100% sama seperti laman website rasmi bank yang anda lihat. Selepas itu, skamer akan menghantar pesanan kepada mangsa sama ada melalui social media, email ataupun SMS. Ini kononnya datang daripada bank dengan pelbagai pesanan. Contohnya, mangsa berhutang dengan bank ataupun ada transaksi mencurigakan dibuat melalui akaun mangsa ataupun mengatakan mangsa terpilih untuk memenangi hadiah. Dengan itu, pesanan tersebut akan menyuruh mangsa melayari link yang disertakan untuk log masuk ataupun mengisi borang di laman website palsu ini. Kebanyakan pengguna tidak akan menyemak laman website yang mereka kunjungi dan akan log masuk menggunakan username dan password mereka. Setelah mangsa menekan butang login, laman website palsu tersebut akan di-refresh sekali lagi. Waktu ini, ia akan menghantar mangsa ke laman website bank yang sebenar untuk mengelakkan mangsa curiga. Hakikatnya, mereka telah memberikan maklumat sulit ini kepada skamer. Setelah skamer mempunyai username dan password, mereka boleh mengakses akaun bank mangsa bila-bila masa sahaja. Teknik ini bukan sahaja digunakan untuk mendapatkan maklumat bank, tetapi ia juga digunakan untuk mendapatkan akaun social media seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Namun begitu, sesetengah daripada skamer ini tidak perlu lagi untuk menggunakan teknik phishing sebab mereka sudah pun mempunyai data kita. Ingatkah anda dengan data rakyat Malaysia yang tersebar di insiden data MySejahtera yang dijual di dark web ataupun insiden penggodaman data pengguna IP88? Insiden-insiden ini memainkan peranan kepada peningkatan aktiviti scamming di Malaysia. Berbalik kepada website phishing tadi, cara untuk menyemak sesebuah website itu rasmi ataupun tidak ialah dengan melihat link laman website yang tertera di pautan browser anda. Pastikan ejaan sesebuah laman website itu betul. Contohnya, laman rasmi Maybank ialah maybank2u.com.my. Kalau ejaannya betul, barulah anda log masuk. Kalau ejaannya maybank3u.com.my, itu adalah laman website palsu. Dan lihat kalau ada simbol kunci di bahagian pautan menandakan website itu selamat untuk dikunjungi. Tapi persoalannya, untuk memindahkan wang dari akaun memerlukan nombor TSC yang dihantar ke telefon bimbit kita. Kalaupun skamer ada username dan password, tanpa TSC ini mereka tidak boleh memindahkan duit sesuka hati. Persoalan ini membawa kita kepada kaedah seterusnya, iaitu memindahkan wang tanpa TSC. Tahukah anda di perbankan online mempunyai satu ciri untuk menambah akaun kegemaran ataupun favorite. Kalau ada akaun yang ditambahkan menjadi akaun kegemaran, setiap kali anda memindahkan wang ke akaun tersebut, ia tidak lagi memerlukan TSC. Selain daripada tu, ada juga ciri untuk menyambungkan peranti telefon dengan bank akaun anda. Kalau ciri ini diaktifkan, sesiapa yang mempunyai peranti tersebut boleh memindahkan wang sesuka hati. Dengan itu, skamer akan menambah nombor akaun mereka menjadi kegemaran ataupun menyambungkan peranti baru dengan bank akaun mangsa. Untuk menambah akaun kegemaran ataupun menyambungkan peranti, memerlukan TSC daripada mangsa. Untuk mendapatkan TSC ini, mereka akan sekali lagi menggunakan teknik phishing.
Setelah skamer berjaya menambahkan akaun kegemaran dan menyambungkan peranti, mereka mempunyai akses untuk memindahkan wang sesuka hati mereka bila-bila masa sahaja. Jadi, mereka akan memantau akaun tersebut menunggu masa yang sesuai untuk memindahkan wang mangsa. Pada waktu inilah, mangsa akan terkejut bila tiba-tiba mendapat pesanan yang sejumlah wang dipindahkan dari akaun mereka ke akaun orang lain. Contohnya, yang viral baru-baru ini melibatkan pakar nefrologi Dr. Rafidah Abdullah yang hilang 13,000 melalui 3 transaksi yang dibuat sekitar pukul 2 sehingga 2.30 pagi tanpa dia menerima apa-apa TSC pun. Menurut Dr. Rafidah, bank memberikan penjelasan ada peranti lain yang telah didaftarkan untuk memindahkan wang dari akaun miliknya. Tapi ada satu lagi persoalan. Kenapa akaun bank tempat wang tersebut dipindahkan tidak dijejaki oleh pihak berkuasa? Bukankah sudah terang lagi bersuluh ada nama terpampang siapa penerima? Ini disebabkan oleh keldai akaun. Siapa yang pernah dengar terma ini? 7 ahli sindiket keldai akaun yang menjalankan aktiviti penipuan tawaran kerja dan pelaburan. 10 keldai akaun dijatuhi hukuman denda RM1,000 setiap seorang dan penjara 3 bulan jika gagal membayarnya oleh Mahkamah Magistrate selepas mereka mengaku bersalah. Lelaki didenda RM4,000 oleh Mahkamah Magistrate Melaka pada Khamis kerana menyembunyikan wang berjumlah RM10,000 milik orang lain 3 tahun lalu. Ini ialah terma untuk orang yang secara rela bank akaun mereka digunakan untuk memindahkan wang orang lain masuk ke dalam akaun mereka. Bermaksud, mereka menjadi orang tengah untuk memindahkan wang daripada mangsa ke akaun skamer. Selalunya orang tengah ini tidak tahu mereka sedang menjalankan kegiatan jenayah. Mereka akan dijanjikan peluang untuk menjana pendapatan. Kononnya boleh menjana pendapatan sehingga RM1,000 sehari hanya dengan meminjamkan akaun mereka kepada skamer. Kepada sesiapa yang bersetuju, wang-wang yang dikeluarkan daripada akaun mangsa akan dimasukkan ke dalam akaun mereka sebelum mereka memberikan wang tersebut kepada skamer, sama ada dalam bentuk tunai ataupun bentuk wang digital yang lain seperti Bitcoin. Berbalik kepada persoalan kita sebelum ini, walaupun pemilik akaun tersebut dapat dijejaki, tiada apa yang pihak berkuasa dapat buat sebab mereka bukanlah pelaku utama dan wang simpanan yang dipindahkan tidak lagi berada di dalam akaun mereka. Malah ada yang tidak tahu menahu menjadi keldai akaun dan terlepaslah skamer-skamer ini tanpa pihak berkuasa dapat menjejaki mereka. Ada juga yang menggunakan lebih dari seorang keldai akaun. Contohnya ada 3 orang keldai akaun. Wang tersebut akan berpindah dari seorang ke seorang membuatkan pihak berkuasa semakin sukar untuk menjejaki mereka. Selain daripada itu, ada juga yang menggunakan wang digital untuk menghantar wang-wang ini ke luar negara. Kalau ia berada di luar negara, maka hampir mustahil untuk pihak berkuasa menjejaki wang tersebut. SIM swap attack. Selain daripada phishing tadi, ada satu kaedah lagi yang digunakan oleh skamer. Ini ialah sebuah teknik yang lama tapi masih lagi digunakan di kalangan skamer. Mereka akan menukar SIM card anda sama ada dengan menyamar menjadi anda di pusat telco dan meminta SIM card baru ataupun mendaftarkan nombor anda di SIM card yang baru. Ini akan membuatkan SIM card anda berhenti berfungsi dan skamer boleh mendapatkan nombor TSC terus di telefon bimbit mereka. Ini ialah satu kaedah yang jarang digunakan di Malaysia sebab untuk kita meminta SIM card di pusat telco memerlukan kad pengenalan kita. Malah, Bukit Aman telah mengeluarkan kenyataan tiada kes SIM swap di Malaysia, tapi cukup sekadar kita tahu. Kesimpulan, kes-kes seperti ini bukanlah baru. Hanya ada musim ia akan menjadi trending dan mendapat perhatian orang ramai sebelum ia akan dilupakan. Mungkin antara salah satu puncanya ialah kurang kesedaran tentang sekuriti cyber di Malaysia. Mungkin kita terlalu selesa menyangka yang privasi dan sekuriti kita sudah cukup selamat. Hakikatnya, data rakyat Malaysia bocor di sana-sini. Termasuklah seperti yang saya sampaikan tadi, data MySejahtera yang dijual di dark web ataupun database pengguna IP88 yang tersebar di tangan skamer. Dan dengan data-data inilah
menjalankan kegiatan scamming di kalangan masyarakat kita. Ramai yang tidak celik IT akan selalu menjadi mangsa, khususnya mereka yang tiada pendedahan dengan teknologi. Semoga apa yang saya sampaikan ini mudah difahami dan bermanfaat untuk semua, secara langsung memberikan kesedaran tentang kepentingan peka dengan keselamatan sekuriti dan cyber, tidak kiralah organisasi ataupun masyarakat biasa. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, pastikan anda like dan share, dan semoga anda faham dengan apa yang saya sampaikan ini. Pastikan anda share video ni kepada rakan-rakan anda supaya diorang tahu teknik-teknik scammer sekarang ni. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Pastikan anda like kami di social media. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.